Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey. So hari ni, pagi ni Kak Emma nak share cara nak bancuh supeti. Okey, malam tadi Kak Emma dah buat live tentang apa ni, yang ada masalah period tak stabil, yang ada masalah sembelit, yang ada masalah angin juga dalam badan, sakit urat, apa semua kan. So Kak Emma nak tunjuk cara bancuh supeti ni. Yang ada bahan dia ialah kandungan dia daun sena, lemon dan juga halia. Halia ni adalah makanan antara minuman dalam syurga, tahu kan? Minuman dalam syurga selain daripada susu dan juga khamar yang tidak memabukkan. Antara air-air yang disediakan, dihidangkan dalam syurga ialah air halia, air madu, air susu dan juga khamar. Okey. Jadinya antara bahan-bahan ni memang bahan yang sangat bagus, sebab dia adalah antara daun sena ni merupakan ada juga disebutkan dalam hadis untuk membersihkan perut. Untuk membersihkan perut maknanya penyakit-penyakit yang ada dalam perut boleh dibersihkan melalui daun sena. Kan? Okey, so itu dah cerita panjang lebar dah malam tadi lah. Nanti siapa nak tengok boleh tengok live malam tadi. So hari ni Cik Emma nak share cara nak membancuh supeti okey, yang ada badan banyak angin, yang ada masalah sembelit, susah nak membuang, susah nak membuang, boleh minum seperti ni setiap pagi dan juga malam dalam pukul 9, dalam pukul 8.30 tu boleh minum dah. Sebab lepas tu kita kena banyak lagi minum air. Okey, dia dalam bentuk serbuk macam ni, memang sangat halus. Kemudian kita boleh bancuhkan dengan air suam ataupun air sejuk. Okey, air suam ataupun air sejuk. Kita tak digalakkan untuk bancuh dengan air yang terlampau panas sebab takut menghilangkan nutrisi-nutrisi sebab pemanasan air tu. Air yang terlampau panas kita takut habiskan dia punya zat-zat dia tu lah. So boleh air sejuk, boleh air suam pun boleh. Okey. So dia memang mudah larut. Dia memang tak ada gula. Memang tak ada langsung kandungan gula. Kemudian boleh juga minum tawar macam ni ataupun kita campurkan dengan madu. Okey. Madu ni pun memang sangat bagus juga untuk perut. Bukan saja perut, tapi madu juga disebutkan, Allah kata dalam madu ni ada penawar yang diperlukan oleh seluruh anggota badan manusia. Allah hadiahkan madu ni untuk kita, maksudnya untuk semua jenis penyakit lah. Untuk semua jenis penyakit ada penawarnya daripada madu kan. Dalam perut lebah ada penawar untuk manusia, Allah kata. So memang tak boleh lepaskan madu lah setiap hari kan. Okey. Ini yang dah siap bancuh. Mudah je bancuh. Kita bancuh dengan satu sudu kecil. Okey. Kalau berat badan 60 kg ke atas, kita galakkan minum 2 kali sehari. Kalau yang 60 kg ke bawah, kita galakkan minum sekali sehari. Nak bulan puasa ni memang ramai orang cari supeti sebab bulan puasa kita kurang makan. Kemudian dalam pada masa yang sama kita nak tambahkan energi, ataupun kalau orang yang kurang makan ni perut mudah masuk angin apa semua kan. Jadi waktu malam tu memang digalakkan minum supeti sebabnya dia akan bolehlah buang-buang angin, sakit-sakit urat. Kemudian paling cepat dia akan menurunkan berat badan. Ni paling best. Sebab ikut pengalaman Kak Emma tahun lepas, 3 minggu, seminggu tu terkandas kat kampung, memang makan ikut sedap lah, tak ada nak diet-dietnya. 3 minggu selepas 3 minggu puasa tu memang dapat turun 8 kg. Memang amazing sangat, terkejut sangat sebab kita pun dah kurang makan, dah membantu untuk menurunkan berat badan. Kemudian kandungan pembersih usus dia tu dah membantu juga untuk penurunan berat badan. Ada lemon, ada halia, buang angin, semua dah komplit dah. Memang best sangat seperti ni. Lagi-lagi sekarang tengah promo 2 botol 90, sebotol 120, sebotol RM90 sahaja. 2 botol 90. Sebotol 120, 2 botol RM90. Memang promo lah. Tengah promo sekarang ni, sebotol kira jatuh RM45 sahaja. Memang best sebab dia membuang tu dia membantu sangat membuang dengan lancar. Sebab kalau pembuangan tak lancar, itu yang period jadi tak stabil, mudah stres. Lepas tu
bila dah stres, sembelit makin teruk. Memang ramai orang perempuan yang mengalami masalah period tak stabil berpunca daripada masalah sembelit. Dan banyak customer juga yang Kak Emma jumpa, dia mengalami masalah rahim, mengalami masalah sembelit, mengalami masalah mulut berbau, ada jenis buasi pun ada. Masya-Allah, subhanallah. Ada yang dia minum ni, alhamdulillah buasi dia pun kecut. Kan? Jadi minum ni, Amura seperti ni, kalau yang perempuan, wanita yang ada masalah period tak stabil tu, elok makan dengan Amura Bidadari, sebab dalam ni ada biji apricot yang sebagai ejen anti kanser, yang ada masalah sis, yang ada masalah fibroid tu, dia akan mengecutkan, insya-Allah. Okey, ada lagi tengok bahan dia. Boleh nampak tak ya? Tu dia, ada kurma sukari, ada kurma ajwa. Dia semua bahan-bahan ni, bahan-bahan yang banyak, lebih pada 24 bahan ni. Kenapa tak clear okey. Semua bahan-bahan dalam ni dah di blend sebati dan dijadikan dalam bentuk paste. Okey, lagi best sebab dia, kenapa nama dia bidadari? Sebab dia memang istimewa untuk bidadari dunia ni. Kan. Ada sirih, ada manjakani, ada genggam Fatimah, ada kacik Fatimah, ada nenas batu, ada minyak zaitun Palestin. Minyak zaitun yang terbaik adalah daripada Palestin kan, yang botol hitam tu. Okey, ada minyak habatus sauda lagi, ada madu, ada 2 jenis madu. Ada madu dari Yaman, madu sit dari Yaman, ada madu buah longan, ada minyak kelapa dara dan juga rempah ratus yang dirahsiakan. Okey. Bahan-bahan penstabil hormon dalam ni ada VCO, ada D5, ada chia seed, ada minyak zaitun. Semua penstabil hormon secara semula jadi. Okey, ni herba-herba dia. So siapa yang dah makan Amura Bidadari ni, kan, dia boleh bantu mengetatkan asid-asid dalaman tu kan, sihatkan dalaman yang ada masalah period tak stabil, sis, fibroid, keputihan ke apa-apa semua tu. So dia akan membantu, sebab biasalah herba-herba tu kan, dia akan membantu untuk membaiki dalaman wanita kan. So kita boleh makan sahaja sebiji. Okey, nampak dia macam hitam ni, tapi sebenarnya dia lebih pada rasa kurma, ada manis-manis madu, ada macam pahit-pahit kelat sikit habatus sauda, tapi semua tu gabungan rasa tu satu menghasilkan rasa yang sangat sedap. Kan, macam habatus sauda kan dia ada pedar-pedar sikit. Lepas tu minyak zaitun. Tapi zaitun tak ada rasa pun sebenarnya, tapi dia lebih pada rasa kurma, dan madu adalah rasa sirih sikit. So kalau yang ada masalah rahim kembang ke apa ke, tak payah nak rebus sirih dah, tak payah nak minum air sirih, tak payah nak minum air manjakani apa semua yang direbus kelat apa semua tu kan. Kita ni muda-muda je rajin. Lepas tu dah lama tak rajin dah nak rebus-rebus air semua, air herba ni kan. So tak payah dah. Mudah saja. Benda ni boleh bawa kat mana-mana. Boleh makan waktu sahur nanti, boleh juga makan waktu berbuka. Okey, sebelum tidur pun boleh juga. Okey, sebab kalau period tak stabil, mengganggu sangat kita punya ibadah puasa kita kan. Semua orang kalau boleh nak puasa. Kalau kata dia tak period, tak datang sebulan tak apa kan, tapi kalau datang dalam masa sebulan tu 3 minggu dia datang, macam mana lah kan kita nak berpuasa, macam mana kita nak mengaji, macam mana kita nak tarawih kan. Sayang rasa bulan Ramadan berlalu macam tu saja. Okey, semua kehendak Allah, semua izin Allah. So ikhtiar daripada sekarang, moga-moga dengan asbab makanan-makanan sunnah ni, dengan asbab daun sena yang ada dalam supeti ni, bersihkan perut kita. Dengan perut kita yang bersih, usus akan serap semua nutrisi, barulah kita makan apa-apa pun akan cepat dapat khasiatnya. Kalau sembelit, makan sayur, makan buah tak jalan, kena makan minyak. Dalam ni ada minyak zaitun. Tapi daun sena ni memang cukup power lah. Kalau kita minum malam je, pagi tu tanpa dipaksa-paksa, dia akan rasa sakit nak membuang. Kalau sembelit, dia sakit pokok nak membuang kan, tapi tak boleh nak membuang juga. Pergi masuk bilik air sakit perut, berpeluh-peluh nak membuang, tegan-tegan tak nak keluar. Tapi kita ada daun sena ni memang membantu sangat untuk yang ada masalah sembelit, buasir, angin, kolesterol sebab ada halia dengan lemon ni kan, dia akan potong kolesterol juga. Okey, siapa nak dapatkan ini 2 botol RM90 sahaja. Ini pun tengah promo, sebotol 35, 2 botol RM65. So Kak Emma galakkan sekarang ni supaya bulan puasa nanti tak ada lagi dah masalah isu period tak stabil, period berpanjangan, period sikit-sikit. Tu Kak Emma nak bantu semua wanita-wanita di luar sana untuk dapat menjalani puasa kita pada tahun ni dengan tenang, dengan bahagia, insya-Allah. Bila hormon stabil, bila kita dah tak stres lagi sebab sembelit, bila
berat badan makin turun, satu bonus tu sebenarnya insya-Allah kita lah wanita yang paling bahagia dalam bulan Ramadan tahun ni, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, itu saja sharing Kak Emma hari ni. Terima kasih Kak Ina, terima kasih Yat. Okey, semoga sharing ni boleh membantulah lebih ramai wanita di luar sana yang ada masalah sembelit, buasir, hormon tak stabil, masalah-masalah dalaman tu lah, masalah-masalah dalaman wanita yang kerap bila dia stres, dia akan mengganggu sangat sistem hormon, dan hormon tu akan berkait rapat dengan dalaman wanita, terutamanya rahim. Dia akan kacau period, dia akan fibroid lah, cyst lah, sebab hormon tak stabil. Dia adalah ketumbuhan ke sis tu. Semua orang wanita ada sis, cuma tahap saiz dia tu saja yang berbeza kan. Bahaya tak bahaya? So jangan stres para wanita sekalian, pilih makanan yang baik, sebab dalam ni pun ada kurma. Kurma pun adalah ejen-ejen penenang juga, macam kisah Maryam yang untuk melahirkan Nabi Isa, yang stres ketika itu nak melahirkan Nabi Isa seorang diri. Allah kata makanlah kurma dan bertenanglah. Jadi wanita jangan stres. Kita berhak untuk rasa bahagia, kita berhak untuk rasa sihat, kita berhak untuk menikmati kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia bersama suami dengan anak-anak. Kalau wanita stres, kesian suami dengan anak-anak kan. Dia orang pun terpalit sama. So bahan-bahan ni bahan yang sangat barokah, datang daripada bumi Mekah, bumi Timur Tengah sana, yang sangat-sangat membantu untuk kesihatan dalaman dan juga luaran. Luaran dia akan bergantung kepada dalaman. Kalau usus sihat, usus cantik, kulit pun akan cantik insya-Allah. Kalau usus bermasalah, kulit pun jadi bermasalah, sebab usus kotor dia tak dapat nak serap nutrisi. Makanlah vitamin C macam mana pun, sebab dia akan menyerap kepada najis-najis lama. Dia tak, usus kita tak dapat nak serap nutrisi, sebab najis yang sembelit, yang tak keluar bertahun-tahun tu, dia dah menjadi mendapan dekat usus. Tu yang kadang-kadang orang yang masalah sembelit ni, dia mengalami ada masalah usus bocor lah, kanser usus lah kan. Tu sangat bahaya bila najis yang sepatutnya keluar dia tak keluar, najis yang sepatutnya keluar tersimpan dekat dalam bertahun-tahun lamanya. Tu pun boleh menyebabkan kanser juga, sebab salah satu punca kanser adalah daripada stres dan badan kurang nutrisi. Okey, itu sajalah perkongsian Kak Emma hari ini. InsyaAllah nanti Kak Emma nak share mengenai tamar pula, sebab dah ada yang bertanya tentang tamar. Nak bulan puasa ni Kak Emma akan share banyak lagi, share tentang kebaikan-kebaikan makanan sunnah, sebab bulan puasa ni bulan paling banyak kita kena beribadah, nak kena fokus pada ibadah, dan kita kena jaga pemakanan kita, sebab kalau kita tak jaga pemakanan, perut kita bermasalah, dia akan mengganggu proses ibadah kita nanti. Tu yang kita tak nak Okey, boleh tengok live Kak Emma pada malam tadi, bagaimana Ambura Bidadari dengan Ambura Super Tea membantu untuk menstabilkan hormon secara semula jadi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.